guys, welcome back to my channel Jessica Joseph. Sebelum tu jangan lupa kamu orang subscribe, share, like and comment sepanjang video. Okay guys, hari ini saya nak ceritakan kisah seram di hospital. Okay guys, hari ini kita nak ceritakan kisah seram di hospital, terutamanya di ward. Okay guys, sebelum tu cerita ni adalah mengisahkan cerita ringkas sajalah. Lebih kurang dalam jam 2 pagi, saya terdengar bunyi pelik. Kedengaran seperti ada orang yang tengah meracau-racau dan menjerit-jerit. Apa kes pula ni? Ada orang bergaduh ke? Tak pun mesti ada orang tengah tengok TV kan? Lepas tu tak reti nak padam kot, ataupun selokan bunyi TV. Menyusahkan betul lah. Tanpa membuang masa, jadi saya dan kawan saya pergi periksa setiap bilik. Tak ada pun TV yang terpasang. Tak ada juga orang bergaduh. Semua pesakit dah tidur, kena ada pun. Alahai, kami salah dengar ke tadi tu? Tak sampai setengah jam kemudian, kedengaran lagi bunyi yang sama. Kedengaran lagi bunyi yang sama. Kali ni kami buat tak dengar sejalah dan hanya pandang sesama sendiri. Masuk kali ketiga, bunyi tu kedengaran lagi. Saya tekad nak pergi secah semasa bunyi tu kedengaran. Suspend dah ni. Bila periksa, rupanya pesakit di katil 17 yang meracau. Risau juga dia terkena gangguan ke apa semua. Jadi saya pergilah kejutkan dia dan penjaganya, yang dah pun tidur lena sampai tak sedar pesakit tersebut sedang meracau-racau. Sekali selepas pesakit tersebut terjaga, dia kata dia mengigau. Rumahnya dimasuki pencuri. Ada pula sampai macam tu. Nak dijadikan cerita, saya dan kawan saya kerja berdua saja malam tu. Kebetulan juga kawan saya tadi tu tak sihat badan. Awal-awal lagi dia dah makan ubat dan terus lentok di kaunter jururawat. Jadi tinggal saya seorang diri jaga ward pada masa itu. Kasian juga tengok kawan tak sihat kan. Tanpa membuang masa, saya pun teruskan buat kerja, buat laporan dan buatlah apa yang patut. Kawan saya yang tidak sihat tadi tu memang langsung tak sedar. Maklum kan, dia cakap awal-awal tadi badan dia tak sihat. Lebih kurang jam 4 pagi, tengah saya leka menaip laporan pesakit di komputer, tiba-tiba perasaan macam ada benda bulat hitam melantun di koridor di sebelah bahagian kaunter. Meremang bulu roma saya masa tu. Saya tengok skrin komputer yang paparkan visual CCTV sebelah, tak ada apa-apa pun. Tak ada pula benda hitam tu. Okeylah, tanpa membuang masa, saya terus tutuplah tu komputer dan terus pergi dekat sebelah kawan saya yang sedang tidur tadi tu. Dan saya tengok kawan saya tadi tu lena sungguh dia tidur. Oleh kerana tak boleh nak ajak dia berborak, so saya pun main telefon. Tengah leka main telefon, tiba-tiba terasa ada benda tarik poket uniform saya. Saya tengok poket, tak ada apa-apa pun. Ya Allah, lindungilah aku daripada diganggu. Aku hanya mencari rezeki sambil berdoa dalam hati. Selepas dah berdoa tadi tu, tak ada pun gangguan. Tak tahu kenapa tak tergerak hati nak kejutkan kawan saya pada masa tu. Malam tu, walaupun saya dah ada rasa nak terkucil dan nak terkencing, sanggup pula tunggu azan subuh baru berani nak pergi ke tandas. Bayangkan, dan nak terkencing pun
masih juga sanggup untuk menahan rasa nak kencing tu disebabkan takut seorang diri nak pergi tandas. Bayangkan. Okey, ringkasan cerita tersebut adalah sebelum kita nak pergi ke mana-mana, mau pergi kerja ke, sekolah ke, asal mana-mana saja, doa mesti didahulukan sebab doa adalah pelindung bagi kita. Itu saja cerita di Watt tersebut. Oke guys, terusnya kita pergi ke cerita lift tingkat 10. Ini mesti selalunya berlaku dekat lift lah. Terutama yang tinggal dekat bangunan lah. Kira macam tu lah guys. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan cerita kita. Pada malam kejadian tersebut, saya hendak pergi ke farmasi yang berada di Jabatan Kecemasan. Waktu tu sudah limpas jam 12.30 malam. Saya ni tadi main redah je. Dari blok A pergi ke blok B, masuk ke blok C dan D. Saya perlu gunakan lift yang berada di lift blok C dan D tu untuk turun ke tingkat 2 di mana jabatan kecemasan tersebut berada. Ini pasal lift guys, memang selalulah. Okey, masa saya nak ke sana, semuanya nampak okey, nampak aman, nampak tenang, tidak apa-apa yang berlaku. Entah macam mana pula, masa nak naik semula ke ward sewaktu berada di perkarangan lift, saya terpandang lift bomba terbuka. Lift lain semuanya dah tertutup. Dalam lift bomba tu pula kelihatan ada pengusung guys. Tapi tak ada attendant lah atau staff yang bertugas mengiringinya. Pada masa itu saya mula rasa semacam je time tu, rasa macam takut lah juga kan. Seorang-seorang kan turun jam 12.30 malam, lagipun tak ada orang kan, sunyi. Bayangkan seorang-seorang turun lift, ada juga benda macam tu kacau. Mesti rasa macam atas pengusung tu ada mayat, dan mayat tersebut terbiar saja begitu dalam lift bomba berkenaan. Seramnya. Bayangkan seorang nak turun ke naik ke, tengok benda macam tu, mesti takut kan. Lift tu pula statik saja, tak bergerak-gerak, padahal lift tu tak berfungsi pun untuk hall. Bayangkan guys, banyak-banyak macam cara dia untuk ganggu kita. Lift-lift lain pun kelihatan macam tak berfungsi saja pada ketika itu. Tak apalah, sesaja buat-buat tak tahu, buat hati kering saja, dan pergi gunakan lift tengah untuk naik semula ke ward. Ketika dalam lift, jantung saya berdebar-debar. Berdebar-debar guys, kedip. Namun saya selamat sampai di ward tanpa ada gangguan lain-lain. Bila saya cerita dengan kawan-kawan di ward, rupa-rupanya memang ramai yang terkena gangguan macam yang saya alami. Ada yang jumpa dalam lift lagi. Memang seram guys kalau seorang-seorang naik lift, lagi-lagi tengah malam. Kalau boleh bawa kawan lah. Okay guys, untuk pesanan untuk cerita ni, untuk semua yang tengok video ni, di sini pesanannya adalah hati-hati bila naik lift lepas jam 12 malam. Sebab kita tak tahu bila-bila masa benda macam tu akan ganggu. Kalau boleh kita bawa kawan. Itu saja untuk cerita ini.
Next kita pergi ke tandas. Ini semua mengisahkan dan menceritakan tentang di hospital, kisah seram di hospital guys. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan cerita kita. Let's go. Ketika itu saya berada di hospital. Ini adalah cerita dekat tandas hospital guys. Saya pergi ke tandas kira-kira dalam pukul 4 pagi. Dalam pukul 4 pagi masa tu. Nak ke tandas tu saya kena lalu lorong di tepi bilik mayat. Bayangkan seorang-seorang lalu bilik mayat tengah malam guys. Ketika saya melewati kawasan di sebelah tempat bedah siasat, saya terhidu bau yang kurang sedap mengiringi saya ketika itu. Boleh dibayangkan macam mana ketika itu guys. Korang rasa bau apa? Korang rasa bau apa guys? Pada ketika itu saya hanya seorang diri. Tiada sesiapa pun yang ada pada masa itu. Saya seorang. Kawasan itu pula sungguh hening dan lenggang dan sunyi. Cuma bau tersebut sahaja yang agak mengganggu saya pada ketika itu. Tapi saya tak rasa pun seram sebab saya bukanlah jenis penakut. Guys, bayangkan kamu pergi tandas seorang-seorang dalam jam 4 pagi. Confirm rasa seram sejuk kan guys? Itu saja cerita untuk tandas di hospital. Dia ni tak kisah pun, so dia tak takut. Dia bukan jenis penakut. Kalau kita yang jenis penakut, mungkin taklah kita pergi ke tandas masa tu. Saya rasalah takkan ke tandas, biar menahan daripada pergi tandas seorang-seorang. Itu saja untuk cerita di tandas hospital. Okay guys, last cerita seram kita di hospital. Ini selalunya berlaku di ward bersalin lah. Di mana-mana asal nama hospital memang ada gangguan. Kita tak tahu lah bila-bila masa. So kita bukannya dapat tengokkan dengan mata kasar. Okay guys, tanpa membuang masa, jom kita teruskan cerita kita. Ceklah. Okay guys, ni adalah cerita di ward bersalin. Entah siapa yang conah malam ni. Ibu-ibu semua nak terberanak. Jururawat pula cuma ada 3 orang saja masa tu. Kebetulan juga ada 2 orang ibu yang akan dihantar ke ward bersalin. Saya dan M berganding bahu tolak 2 pengusung dalam masa yang sama. Sampai di ward bersalin, jururawat di sana mengarahkan agar salah seorang ibu dihantar ke bilik A dan seorang lagi ibu ke bilik B. Ibu yang pertama kami dah hantar, tapi bilik untuk ibu kedua tu gelap dan kelihatan di dalamnya ada seorang ibu yang baru lepas bersalin sedang menyusukan bayi. Wanita yang sedang menyusukan anak di bilik B itu rambutnya panjang mengurai. Tanpa membuang masa, saya memberitahu kepada jururawat yang berada di ward bersalin tersebut. Lalu muka jururawat itu dan rakan-rakannya serta-merta berubah. Mereka semua kata dalam bilik tu sepatutnya tiada sesiapa pesakit. Bayangkan, tiada sesiapa pesakit pun dalam bilik tersebut. Dan selepas kami semua pergi periksa, ternyata tiada siapa. Guys, asal sebut saja hospital memang seram. Itu adalah ringkasan cerita di bilik ward bersalin. Guys, asal sebut dekat hospital memang seram guys. Setiap orang mesti ada pengalaman dia kena ganggu.
Oke guys, itu saja cerita kita untuk hari ini, adalah kisah seram di hospital. Oke guys, nah, nantikan di next video saya cerita-cerita yang akan datang. Check it out. Sebelum itu jangan lupa kamu orang subscribe, share, comment, like, and subscribe saya punya video guys.